Salam sejahtera dan salam sorakku sayang bersama saya Grace John Lee. Berita tengah hari ini memberi tumpuan mengenai persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2022. Kerajaan Sarawak akan mengeluarkan permit kerja tempoh 5 tahun secara terus khusus untuk golongan profesional atau Speksriat yang bertugas di Sarawak berbanding dengan sebelum ini yang perlu diperbaharui setiap tahun. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Azman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, perkara tersebut sedang diteliti bersama Jabatan Imigresen Malaysia dan pelaksanaannya akan dijangka bermula selewat-lewatnya dalam tempoh 3 bulan lagi. People who come here to work, especially the upper echelon, the scientists, they can come here to work with their companies and we give them work visa straight for 5 years. The new terminology is they call it nomad. Nomad professional. Then the whole economy will come up and the cascading benefit, spillover, will be for common people. Beliau berkata demikian dalam ucapan penutupan persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Selasa. Tambah beliau lagi, kepakaran profesional amat diperlukan di Sarawak yang kini sedang menuju ke arah pelaksanaan dasar ekonomi digital. Dalam sidang media selepas majlis penutupan, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari optimis Sarawak merupakan antara kawasan yang berkeupayaan menyimpan sumber karbon dalam dunia. Katanya perkara ini akan memberi manfaat dari segi pembangunan industri pada masa akan datang. Menurutnya, beliau kagum kerana majoriti negara yang terjejas oleh karbon telah mengubah suai undang-undang mereka untuk mengehadkan pelepasan karbon dan sebaliknya menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui termasuk hidrogen. Satu-satunya ialah pengeluaran hidrogen. Dan hidrogen ini dapat digunakan untuk industri dan juga industri pengangkutan. Dan memang pada mulanya kalau hendak mengeluarkan hidrogen berkenaan elektrik, kuasa elektrik. Dan di sinilah kita mempunyai kuasa elektrik untuk mengeluarkan hidrogen. Dan apabila hidrogen ini dapat dikeluarkan, maka ia akan digunakan oleh semua industri dan ia adalah energi bersih, clean energy. Maka sebab itu kita mempunyai dasar untuk mengeluarkan tenaga bersih untuk kegunaan industri dan juga dunia lah. Beliau menambah, pengeluaran hidrogen itu dapat digunakan untuk mana-mana industri perniagaan termasuklah industri pengangkutan. Jelasnya, Sarawak mempunyai pelaburan dari Korea dan Jepun yang akan bekerjasama untuk mengeluarkan hidrogen, khususnya dengan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Sementara itu, lebih banyak dasar perlu diwujudkan bagi menggalak penggunaan kenderaan elektrik dalam kalangan masyarakat. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni memberitahu, pihak kerajaan terutama Kerajaan Persekutuan harus melihat kepada pelaksanaan dasar yang dapat memupuk minat warga awam untuk mula menggunakan kenderaan elektrik. Mengambil contoh daripada negara Norway dengan 75% daripada kenderaan yang digunakan oleh masyarakat tempatan adalah kenderaan elektrik. Dr. Hazan berkata ini bermula daripada minat yang berkembang setelah syarikat Tesla menjual produk mereka di situ. And also another point towards that trend is the government abolish the sales tax on Tesla. That means Tesla is affordable. And number two, the Norway government gives a discount on the income tax on whoever uses electric cars. So that's the role of the government to encourage the citizens to use electric cars, to convert to electric cars. And now Beliau berkata demikian dalam sesi soal jawab selepas sesi perbincangan panel bersempena IDEX 2022 di BCCK pada Selasa.
Dalam pada itu, Dr. Hazlan mengulas lanjut, polisi berkaitan turut perlu diteliti di sini bagi memupuk warga awam untuk menggunakan kenderaan elektrik yang mesra alam. Dalam sesi soal jawab sama, Pengerusi Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani memberitahu, pendigitalan ekonomi menerusi peningkatan tahap ketersambungan terutama di kawasan pinggir bandar dan luar bandar Sarawak akan menyumbang kepada usaha pembangunan secara mampan. Jelas beliau, tahap kecekapan akan meningkat apabila rakyat mempunyai akses kepada pelbagai maklumat melalui penggunaan internet. In as far as infrastructure is concerned, like I told you just now, 93.6% of Sarawak will be covered with 4G connectivity by the end of 2023. By the end of this year, we should cover at least 60%. Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Morshidi menyeru kepada masyarakat agar memanfaatkan kemudahan internet dengan sebaik mungkin untuk menaik taraf kemahiran diri sekaligus menyumbang balik kepada pembangunan ekonomi Sarawak. Dalam perkembangan lain, 5 jabatan dan agensi kerajaan Sarawak bersama Microsoft Malaysia Sdn Bhd telah memeterai Memorandum Persefahaman MOU sebagai usaha dalam menetapkan rangka kerja hubungan kerja dan komitmen masa depan kedua-dua pihak berhubung dengan program pembinaan kapasiti. Pertukaran MOU tersebut telah disaksikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Alman Zohari Tun Datuk Abang Openg di ZBCCK pada Selasa. Antara jabatan dan agensi yang terlibat adalah seperti berikut. Bagi pertukaran MOU itu, SMA yang diwakili oleh Ketua Bahagian Perkhidmatan Korporat Muhammad Irtiza Razali, SSMU diwakili Pengarah Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri Michael Roni Langgong, Sentex diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Syed Muhammad Hussein, SDEC diwakili Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Sudarnoto Osman dan Sains diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sains Dr. Anderson Tiong Ing Heng. Manakala bagi pihak Microsoft Malaysia Sdn Bhd diwakili oleh Pengarah Urusan Microsoft Malaysia Keraman dan Pengurus Besar Kumpulan Kecil Sederhana Korporat SMC Microsoft Malaysia Datin Lim Biwah. Terus hadir Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni dan Pengerusi SDEC Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi Ghani. Manakala pada sebelah malam IDEX 2022, 5 agensi dan organisasi telah menerima pengiktirafan Anugerah Digital Ekonomi 2022 DA 2022. Agensi dan organisasi tersebut adalah Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Neon Al Sdn Bhd, Jabatan Hutan Sarawak, Pustaka Negeri Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak. Pengerusi Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2022, Datu Dr. Sabariah Putit berkata, setiap kategori dalam Anugerah Digital Ekonomi Perdana adalah dinilai berdasarkan kepimpinan mereka, kreativiti dan inovasi, rangka kerja holistik dan mampan, penciptaan dan pembinaan ekosistem termasuk kemahiran dan kebolehpasaran dan hasil berimpak tinggi. This year, sir, we received 94 participations in total, and that the submissions were from different categories of organizations such as public and private sectors, industry players, universities, NGOs, as well as from individuals. From the overall number of participations, public sectors and GLCs contributed 61% of the total participations. Meanwhile, 17% of the total participants were from universities, 12% from private sectors and industries, 6% from entrepreneurs, and lastly, 4% from NGOs and individuals. Beliau berkata demikian semasa Majlis Penyampaian Anugerah Digital Ekonomi 2022 di BCCK pada Selasa. Sementara itu, SDEC memenangi kategori Anugerah Digital Technology Transformation Award dengan projeknya yang bertajuk Merapatkan Jurang Digital Luar Bandar Sarawak Rangkaian Jalur Lebar MySRBN. Neon Al Sdn Bhd menang dalam kategori Anugerah Entrepreneurship and Startup dengan projeknya yang bertajuk Road Plus All Powered Road Asset Management Platform, dan FDS memenangi kategori Anugerah Research and Development and Commercialization dengan projeknya yang bertajuk Pengoboman Benih untuk Kempen Menghijaukan Sarawak.
Manakala Pustaka Negeri Sarawak menangi kategori Anugerah Digital Inclusivity dengan projek yang bertajuk People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity Pandai, dan Jebab Sarawak turut memenangi kategori Anugerah Digital Government dengan projek yang bertajuk Pendigitalan Bekalan Air dalam Jebab Sarawak. Tambahan pula, SDEC, Pustaka Negeri Sarawak dan Jebab Sarawak masing-masing berjaya merangkul anugerah khas Premier Digital Economy yang disertakan bersama hadiah berupa wang sebanyak RM20,000 untuk emas, RM15,000, perak dan RM10,000 bagi gangsa. Hadir sama pada majlis tersebut ialah Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg, Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi 2 Utiliti Datuk Dr. Abdul Junaidi, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazan Abang Hipni dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Laporan seterusnya, masyarakat Iban khususnya golongan muda perlu mempertahankan adat dan budaya nenek moyang mereka. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datu Dr. Penguang Manggil berkata, ini untuk memastikan adat dan budaya tidak hilang di lisan zaman dan dipengaruhi budaya luar. Seperti mana kita lihat tadi, kita mengadakan pelbagai pertandingan yang membabitkan keluarga kaum muda, iaitu primary school dan juga wanita, orang tua dan juga orang yang dewasa. Jadi kita dengan tujuan untuk mengekalkan adat resam dan juga budaya bangsa Iban, terutama sekali semasa bergaul ini. Oleh kerana inilah masa kita untuk bergaul, mengeratkan lagi silaturahim di antara satu sama lain, dan lebih lagi di antara kaum-kaum yang berada di kawasan N76 ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Rumah Panjang Sungai Entulang, Bakong baru-baru ini. Datu Dr. Penguang yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi turut berpesan agar Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK terus memberikan sokongan kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS kerana tanggungjawab dan amanah ini dipikul bersama untuk membawa pembangunan kepada rakyat secara berterusan. Berita seterusnya, Hari Koperasi Negara tahun 2022 peringkat Sarawak berlangsung selama 3 hari bermula 19 hingga 21 Jun ini di Dewan Masyarakat Serian sempena 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Usahawan Datuk Zamri Saleh, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP mempunyai dua peranan yang utama, iaitu aspek pengawasaliaan dan aspek pembangunan gerakan koperasi. Aspek pengawasaliaan bermaksud memastikan setiap koperasi mematuhi perundangan koperasi, terutama pematuhan kepada perauditan dan mesyuarat agung supaya tak diurus baik sentiasa terpelihara dalam koperasi. Manakala aspek pembangunan iaitu menyediakan suatu persekitaran yang mampan dan lestari dan pada masa yang sama menyediakan kemudahan bantuan, keran pembangunan dan pembayaran pinjaman yang berkeperluan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis HKN 2022 peringkat Sarawak sempena 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia di Dewan Masyarakat Serian baru-baru ini. Tambahnya lagi, Hari Koperasi Negara yang diraikan di setiap negeri di Malaysia pada tahun ini adalah perkara yang amat bermakna dalam lipatan sejarah kejayaan gerakan koperasi. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Duta Khas Perdana Menteri ke Jepun, Republik Korea dan Taiwan, merangkap Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Richard Riyad-Jaim serta div-div kehormat yang lain. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.